Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika audio jelas boleh tolonglah maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai. Jika ada gangguan siaran, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga habis gangguan itu, kita sambung. Dan juga sertai Telegram saya. Pergi ke Telegram, type Regi Jasiri Taudin dan sertai channel saya, di mana akan saya buat pengumuman-pengumuman. Baik, saya ditanya, dan juga diminta oleh pihak tertentu untuk ulas bahawasanya benarkah sekiranya Bersatu meminda perlembagaan parti yang sedang diusahakan, adakah ianya akan menjurus kepada tindakan disiplin secara automatik terhadap 6 MP Bersatu yang telah khianat parti dan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekaligus menyebabkan mereka terpaksa kosongkan kerusi di Dewan Rakyat dan akan tercetus pilihan raya kecil. Okey, so ini soalan dia. Baik, saya sebenarnya dalam banyak bentuk, dalam banyak in many flavors, dengan pelbagai cara telah pun menjelaskan, termasuk juga dengan tetamu undangan saya Tuan Hanif Katri Abdullah dalam satu sesi khas dari kacamata perundangan dan perlembagaan, menjelaskan perkara-perkara berkait dengan undang-undang anti lompat parti. Okey. So benda ni dah dijelaskan, tetapi oleh kerana ditanya begini soalan ini, so saya akan tumpukan khusus buat Bersatu dan membincangkannya secara am. Secara amnya, undang-undang anti lompat parti ini tidaklah seperti mana yang diwar-warkan. Ianya boleh menghentikan terus satu langkah yang boleh jatuhkan kerajaan dan sebagainya. Dan benda ni sebenarnya sudah pun dibincangkan oleh pelbagai pihak sebelum undang-undang itu dikuatkuasakan, tetapi ianya tidak diendahkan, termasuk oleh Bersatu. Dan pada ketika itu Perikatan Nasional lah dia tanpa kerjasama dia tidak boleh ada sokongan yang cukup untuk melaksanakan perubahan-perubahan atau pindaan-pindaan tertentu sebegitu rupa supaya menjadikan akta undang-undang anti lompat parti ini kuat, lebih kuat daripada yang ada sekarang. Okey, so sekarang undang-undang anti lompat parti ini hanya terhad kepada jika anda menang dalam pilihan raya menggunakan tiket satu parti, kemudian anda keluar dari parti itu untuk menjadi sama ada calon bebas ataupun anda masuk parti lain, maka anda dikira lompat parti dan anda perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Ataupun tetapi jika parti memecat anda tidak perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Anda terlindung atas sebab disiplin dan sebagainya. So kemudian diberitahu parti perlu membuat pindaan terhadap perlembagaan parti untuk diselaraskan dengan undang-undang anti lompat parti. So maknanya parti-parti telah diberitahu jika anda hendak kuatkuasakan undang-undang kuatkuasakan satu bentuk anda hendak ambil tindakan terhadap MP-MP dari parti yang ingkari arahan parti dan anda hendak hukum MP-MP itu, so contohnya jika parti itu memberitahu anda tidak boleh buat begini, tetapi MP-MP itu ingkari dan anda hendak hukum MP itu, maka anda hendak pastikan MP itu jika ingkari hukum parti, secara automatik keahlian MP itu tergugur dari parti dan ianya dikira sebagai lompat parti, maka anda perlu pindah perlembagaan parti. So UMNO ada pindah perlembagaan parti dan 1-2 parti ada pindah perlembagaan, tetapi Bersatu tidak lakukan. Okey. Now, tetapi UMNO pindah ke, Bersatu lepas ini pindah ke, tak pindah ke, saya nak beritahu terus terang, tidak boleh mana-mana parti
mengatasi peruntukan perlembagaan persekutuan. Mana-mana parti tidak boleh mengatasi hak berperlembagaan MP yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. So, jika UMNO sebagai contoh, dia dah pindah perlembagaan parti untuk selaraskan dengan undang-undang anti lompat, dan kemudian parti memberi satu arahan kepada MP dan MP tidak ikut. So, disebabkan pindahan itu, katakan secara automatik MP itu tergugur keahliannya. Ini contoh je daripada UMNO. So, tergugur keahliannya dan dikira sudah lompat parti. Maka dalam situasi ini kita perlu rujuk apakah kesalahan yang dilakukan oleh MP. Jika ianya tidak melibatkan hak berperlembagaan MP itu soal lain. Tetapi jika UMNO menghukum seorang MP, sebagai contoh, esok Ismail Sabri tarik sokongan terhadap Anwar. UMNO hukum, dia kata berdasarkan perlembagaan parti sekarang yang sudah dipindah, Ismail Sabri ini telah melakukan satu kesalahan kerana melanggar dasar parti untuk sokong Anwar. Jadi oleh kerana Ismail Sabri tidak telah langgar dasar parti kerana tarik sokongan terhadap Anwar, maka Ismail Sabri dikira sudah mengingkari kehendak parti, dan oleh itu perlu secara sukarela letak jawatan ataupun dia keahlian dia secara dari parti tergugur secara automatik or whatever. Maka disebabkan perlembagaan parti sudah dipindah, maka Ismail Sabri perlu kosongkan juga kerusi di Dewan Rakyat. Ini tidak boleh. Kenapa? Sebab Ismail Sabri melaksanakan hak berperlembagaan untuk memilih secara sukarela pada bila-bila masa dia sokong atau tidak Perdana Menteri. Dan kelemahan undang-undang anti lompat parti di sini ialah pindaan tidak dibuat kepada perkara yang berkait dengan sokongan ahli parlimen terhadap Perdana Menteri, untuk mengaitkan perkara itu dengan pindaan yang berkait dengan lompat parti. So, oleh kerana pindaan tidak dibuat terhadap perkara yang berkait dengan hak MP untuk sokong atau tidak Perdana Menteri, maka apa-apa jua pindaan perlembagaan parti tidak boleh mengatasi hak berperlembagaan MP untuk secara sukarela pada bila-bila masa menentukan dia sokong atau tidak Perdana Menteri. Okey. Tapi parti boleh lawan lah. Dia kata dia tak puas hati, dia nak juga Ismail Sabri letak jawatan, kosongkan kerusi Dewan Rakyat. So, tertakluk kepada speaker lah. Speaker akan buat tafsiran, dan jika speaker mendapati memang Ismail Sabri telah langgar undang-undang anti lompat parti dan dia perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat kerana perlembagaan UMNO sudah dipindah, whatever lah. Okay? So, speaker akan minta lah. Maka jika Ismail Sabri tak berpuas hati kerana sememangnya dia tak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat, boleh bawa ke mahkamah lah. Jadi mahkamah akan buat tafsiran. So, setakat ini benda ni belum diuji kerana tidak ada sesiapa yang bawa ke mahkamah. Apabila 6 MP bersatu tarik sokongan terhadap Perdana Menteri dulu, mengkhianati bersatu dan menyokong Perdana Menteri, mereka pandai, mereka tidak keluar dari bersatu. Dan oleh itu mereka tidak dikira lompat parti. Bersatu pula tidak boleh ambil tindakan kerana perlembagaan bersatu tidak dipindah. Tetapi jika pada masa itu, pada masa mereka melakukan perkara itu, perlembagaan bersatu sudah dipindah sekalipun, kemudian 6 MP ini mengisytiar sokong Perdana Menteri, sebenarnya mereka tidak perlu kosongkan kerusi, mereka tidak boleh dianggap lompat parti, apa jua tidak boleh dilakukan kerana mereka melaksanakan hak berperlembagaan. Tapi apa pun tertakluk kepada speaker lah. Jika speaker membuat tafsiran, mereka tidak perlu kosongkan kerusi, kemudian bersatu tidak puas hati, maka bersatu boleh panjangkan ke mahkamah dan mahkamah akan buat tafsiran. Tetapi percayalah, akhirnya mahkamah akan memihak kepada 6 MP itu, kerana undang-undang anti lompat parti ini ada satu kelemahan besar, iaitu perkara yang berkait dengan
hak berperlembagaan MP untuk menentukan secara sukarela pada bila-bila masa status sokongan terhadap Perdana Menteri tidak dipinda untuk dikaitkan dengan pindaan perlembagaan yang berkait dengan lompat parti. Okay, so anyway, benda tu belum diuji di mahkamah oleh mana-mana pihak. So ini anda perlu faham. Pendek katalah, untuk mudahkan pemahaman anda, sebab benda ni saya cuba ringkaskan, tetapi dalam meringkaskannya, dalam mengelak daripada menggunakan ayat-ayat, perkataan-perkataan perundangan sekalipun, dia rumit sedikit, mungkin ada yang dah keliru. So pendek katalah, anda pinda ke tak pinda ke perlembagaan parti, itu sekadar anda boleh ambil tindakan disiplin dalaman parti, tetapi ianya tidak boleh mencabul hak berperlembagaan MP untuk menentukan secara sukarela pada bila-bila masa mereka sokong atau tidak Perdana Menteri. Maknanya anda pindah atau tidak perlembagaan parti, keahlian MP terlucut atau tidak disebabkan mereka sokong atau tidak Perdana Menteri, mereka tidak perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. So jika bersatu pindah perlembagaan parti esok, kita kena tengok cara ianya dipindah. Apakah perkataan ayat-ayat yang digunakan? Jika ianya dipindah sebegitu rupa, ianya membawa maksud bermula daripada pindaan itu, mana-mana MP yang mengingkari atau terus mengingkari dasar parti untuk sokong atau tidak Perdana Menteri, dia boleh dikenakan tindakan dan atau keahlian dia terlucut secara automatik. Maka 6 MP itu mungkin jika mereka selepas pindaan itu, jika mereka tidak tarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri, maka mereka dikira secara automatik sudah terlucut jawatan. Itu mungkin. Tetapi adakah mereka perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat? Tidak boleh. Dan apapun tertakluk pada speaker lah. Bersatu boleh panjangkan kepada speaker. Sekarang kita dah pindah perlembagaan, berdasarkan cara ianya dipindah, ia membawa maksud, ia membawa maksud MP-MP ini sudah terlucut secara automatik keahlian dalam parti, oleh itu mereka perlu kosongkan. Tapi speaker kata tidak, mereka tidak melanggar undang-undang anti lompat parti, mereka boleh kekal sebagai ahli Dewan Rakyat. Sebetulnya mereka boleh kekal sebagai ahli Dewan Rakyat. Kemudian bersatu tidak puas hati, dia panjangkan ke mahkamah. Mahkamah akan buat tafsiran, dan tafsiran ini akan menjadi sebahagian daripada pertimbangan apabila kita mentafsir perlembagaan persekutuan berhubung anti lompat. Ianya akan menjadi satu rujukan. Ya, okey. So itu jawapannya. Mereka boleh dikenakan tindakan dalaman bersatu. Bersatu boleh pecat mereka ataupun keahlian mereka tergugur, itu hak bersatu lah. Tetapi dari sudut di Dewan Rakyat, bersatu tidak boleh atasi hak berperlembagaan MP untuk sokong atau tidak Perdana Menteri. Okey. Walau bagaimanapun, saya tidak fikir, pendapat peribadi saya lah, Kementerian Dalam Negeri akan dengan mudah membenarkan mana-mana pindaan dalam bersatu yang akan memudaratkan MP-MP yang menyokong Perdana Menteri. So, pendek katalah, 6 pilihan raya kecil tidak akan berlaku. 6 MP ini kekal akan jadi penyokong Perdana Menteri. Itu yang saya lihat. Alright. So itu pendirian saya, pendapat saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.